Sukan Malaysia dan Sukan Para di Johor 2020 dibatalkan. Juga terkesan dengan gelombang ketiga COVID-19, penangguhan saingan suku akhir bola sepak Piala Malaysia. Jangan ke mana-mana, segmen Sukan bersama saya seketika nanti. Pandemik COVID-19 terus memberi kesan mendalam terhadap sektor sukan apabila kalender sukan tahun hadapan berdepan kekangan hebat daripada sebarang aktiviti. Turut terkesan adalah penganjuran Sukan Malaysia dan Para Sukma Johor 2020 yang 2 kali ditunda sebelum ini akhirnya dibatalkan. Pembatalan 2 tamasya itu diumumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican petang tadi. Menurut beliau, Sukma edisi ke-20 itu terpaksa dibatalkan akibat ketidaktentuan penularan COVID-19 yang telah memasuki gelombang ketiga di negara ini. Pada waktu ini tentang soal kos kerajaan negeri melihat bahawa aspek keselamatan dan kesihatan rakyat diletakkan pada prioriti yang paling tinggi. Berarti sebarang bentuk kos-kos yang perlu di-incurred by the state more directed ataupun dipusatkan lebih kepada usaha-usaha ke arah itu. Dan penangguhan, 2 kali penangguhan ini akan menjadikan peningkatan kos yang lebih tinggi. Pembatalan Sukma tahun depan itu menyaksikan ia bakal dianjurkan semula pada tahun 2022. Jelas Datuk Seri Rizal, Johor ditawarkan menjadi tuan rumah Sukma dan Para Sukma 2020 kerana secara amnya sudah 99% bersedia dari segi perancangan, pengurusan dan teknikal kemudahan pertandingan. Tapi disebabkan oleh Johor terpaksa melepaskan penganjuran dia pada tahun 2021 dan hanya mampu untuk menganjur pada 2022, maka pada 2024 akan kembali ke Klang Valley dan maka Kelantan akan mendapat hak penganjurannya pada 2026. Dan secara prinsipnya Kelantan telah menyatakan persetujuan kepada cadangan tersebut. Untuk rekod tarikh asal penganjuran Sukma Johor 2020 adalah pada 6 hingga 14 Mac. Sebelum ia ditunda buat kali pertama pada 11 hingga 19 Julai 2020. Namun akibat kes positif yang kian meningkat, ia ditunda buat kali kedua bermula 2 hingga 10 April 2022. Dan kali ini, Kementerian Belia dan Sukan KBS dilihat mengambil langkah tepat demi menjaga keselamatan 30,000 kontijen yang bertanding dengan membatalkan serta-merta penganjuran tahun hadapan dan kembali diadakan pada tahun 2022. Tidak terkecuali terkena tempias gelombang ketiga penularan COVID-19 ketika ini adalah sukan bola sepak. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penganjuran saingan Piala Malaysia ditangguhkan ke tarikh yang akan diumumkan kemudian. Keputusan itu dibuat selepas mendengar nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau menjelaskan permainan bola sepak membabitkan sentuhan dan ianya berbahaya kerana boleh merebak sekaligus mengancam nyawa pemain. Jadi Kementerian Kesihatan memandangkan oleh kerana ianya agak berbahaya. Lagipun setiap negeri telah pun ada PKPB kecuali Pahang, Kelantan dan Perlis saja, sedangkan negeri lain sudah pun ada PKPB dan kita tak benarkan ada pertandingan. Maka mesyuarat membuat keputusan bahawa untuk pertandingan Piala Malaysia Piala Malaysia kita bersetuju untuk ditangguhkan kepada satu tarikh yang lain yang akan kita umumkan nanti. Selepas berakhir pusingan pertama hujung minggu lalu, 8 pasukan sudah mengesahkan tiket ke suku akhir iaitu Johor Darul Takzim JDT, Selangor, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu FC, UiTM FC dan Perak. Mengikut jadual pertandingan, aksi suku akhir sepatutnya berlangsung pada Khamis dan Jumaat ini. Sabtu lalu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan PKPB di semua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali Perlis, Pahang dan Kelantan sehingga 6 Disember depan. Pelaksanaan PKPB menyaksikan larangan merentas negeri dikuatkuasakan. Selain aktiviti sosial seperti sukan juga adalah dilarang termasuk perlawanan bola sepak. Mengambil dari aspek positif, penangguhan saingan Piala Malaysia mungkin mampu memberi ruang buat pasukan yang telah pun layak ke suku akhir untuk memperkukuhkan lagi persiapan masing-masing atau masa pemulihan buat pemain-pemain yang cedera. Semalam, Selangor dan UiTM FC melengkapkan 8 pasukan ke suku akhir. Sekalipun beraksi di luar Lembah Kelang, Selangor cemerlang menyingkirkan Melaka 2-1. Sementara UiTM FC mendudukkan Kelantan 3-2.
Beraksi di Stadium Hajabat dalam keadaan hujan dan padang basah, Selangor yang turun selaku pasukan tuan rumahnya tergarang ketika berdepan Melaka. Selepas beberapa kali melancarkan serangan berbahaya ke kubu lawan, juara 33 kali itu akhirnya berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-21 menerusi penyudahan Ifedayo Olusegun. Kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Aksi selepas rehat tambah menarik apabila Sandro da Silva meledak gol kedua Selangor pada minit ke-52 sebelum Uche Akbar merapatkan juram buat Melaka 4 minit kemudian. Bagaimanapun usaha Melaka untuk terus memburu gol selepas itu tidak kesampaian, sekaligus menyaksikan Selangor mara ke suku akhir dan akan menentang Kedah pada 12 atau 13 November ini. I'm totally happy that we win today, and this is the most important in a competition like a knockout stage competition, so you have to win. And sometimes, especially if you see the field condition today, was not easy to play our style of football. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Manjung Perak, UiTM FC cemas belum menang 3-2 ke atas Kelantan. 2-0 di depan pada babak pertama menerusi jaringan Muhammad Arif Muhammad Anwar dan Muhammad Rafi Imad Yaakob. Kelantan berjaya menyamakan kedudukan pada babak kedua hasil 2 gol pantas yang dijaringkan Muhammad Daniel Ashraf Abdullah pada minit ke-61 dan 63. Bagaimanapun Muhammad Arif menjaringkan gol kemenangan UiTM pada minit ke-67 untuk memastikan pasukannya mara ke suku akhir menentang Pulau Pinang. I think next game will be totally different, and for sure we want to reach then also the next round. Penggantungan 18 bulan terhadap pemilik kelab Hokademi Datuk Seri Megati Syariman oleh Konfederasi Hoki Malaysia KHM menimbulkan nada kecewa dalam kalangan ahli gabungan Persatuan Hoki Kuala Lumpur KLHA. Datuk Seri Megat yang juga Presiden KLHA dijatuhkan hukuman itu pada 4 November lalu selepas dikaitkan kesalahan melanggar Klausa 6 Kod Tata Tertib Liga Hoki Malaysia MHL. Luahan itu dibuat di dalam laman Facebook Setiausaha Kelab Aman yang juga ahli gabungan di bawah Persatuan Hoki Kuala Lumpur KLHA, Sukhjit Singh. Tambah Sukhjit untuk menggunakan alasan bahawa ini adalah masa pandemik dan norma baru tidak masuk akal kerana PKP hanya dilaksanakan pertengahan Mac dan kejohanan telah berakhir pada Februari. Secara peribadi, Sukhjit berpandangan tidaklah sehingga jangan menghukum. Tetapi sebolehnya hukuman itu tidaklah sampai memusnahkan impian dan harapan untuk individu yang mahu membangunkan sukan hoki tempatan. Laporan tadi mari dimasukkan malam ini. Saya Hasnidah Hanim Ahmad kami teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat.